ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأولادنا ومشايخنا في الدين والهدى على نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى على نية أن الله يفرج عنا كل كربنا ويفتح علينا فتوح العارفين وعلى هذه النية وعلى كل نية صالحة نهدي قراءتنا في هذه الليلة المباركة إلى أرواح والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم والأرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها شيء لله تعالى لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه ومرضاته سبحانه وتعالى أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sidang hadirin yang saya hormati sekalian, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, alim ulama yang ada depan hamba ni, bersyukur kita kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini walaupun dalam keadaan hujan, kita sama-sama dapat beribadat, beriktikaf, solat berjamaah dalam masjid dan juga madrasah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dan kita nak sambung balik perbincangan kita pada minggu lepas, iaitu di dalam kitab Safinatun Najah, perbahasan pada malam ni iaitu pada perbahasan solat jamaah pada fasal yang ke-40 muka surat 27. Muka surat 27 ada kitab tu kan duduk tepi tu. Kitab tu ada duduk sana. Kena ambil, tolong bagi. Dia nampak sikit ada kitab. Muka surat 27 hari ini fasal yang ke-40, iaitu tajuk yang membincangkan apakah jenis-jenis maya yang wajib untuk kita niat jadi tu imam. Apabila seseorang tu dia semaya jemaah, ada beberapa jenis semaya yang mana imam dia wajib kena niat jadi tu imam. Kalau dia tak niat jadi tu imam, tak sah semaya jemaah yang dilakukan oleh jemaah tersebut. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid darain amin. Faslun. Alladhi yalzamu fihi niyyatul imamati arba'un. Al-jumu'atu wal-mu'adatu wal-madhuratu jama'atan wal-mutaqaddimatu fil matari. Tajuk hari ini jarang orang mengajar dan jarang kita dengar. Biasa kalau kita mengaji pun ngelah-ngelah baru jumpa dalam bab semaya jemaah. Apa yang dia kata sini, bermula solat yang mesti padanya niat imam itu 4 perkara. Bermula jenis semaya jemaah, yakni satu jemaah dia nak semaya secara berkumpulan. Yang mana semaya ni imam dia wajib kena niat jadi tu imam. Niat jadi tu imam tu mana? Iaitu apabila dia mengangkat takbiratul ihram. Sebagaimana kita nak semaya, niatnya ialah ketika mana kita takbiratul ihram. Contoh kita semaya maghrib tadi. Usolli solata fardhu maghribi 3 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Kalau kita semaya sore kan,
Bila kita niat tu? Ketika mana kita takbir. Kerana niat mesti bertepatan dengan awal perbuatan ibadat. An-niyatu huwa qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lih. Niat ni mesti kena iring dengan awal ibadat yang kita buat. Jadi awal-awal perbuatan dalam semaya ialah takbiratul ihram. Oleh kerana itu, niat bilakah tempat yang wajibnya? Iaitu apabila takbiratul ihram. Nah, bila kita takbiratul ihram, situlah niat yang wajib. Apabila kita nak semaya ni, salah satu yang diwajibkan di sini iaitu apabila kita ni semaya jemaah, ada 4 jenis semaya yang mana imamnya wajib kena niat jadi tu imam ketika dia akad takbir. Bila dia kata Allahu Akbar, ketika tu dia wajib kena niat takbiratul ihram. Dalam semaya biasa-biasa, dan semaya Jumaat yang biasa-biasa, selain daripada 4 semaya ni, contohnya kita duduk semaya maghrib tadi, atau kita semaya isya lepas ni, imam tak wajib niat jadi tu imam. Tu imam duduk depan ni, bagi diri dia tak wajib dia niat dia nak jadi tu imam mewakili semua jemaah. Tak wajib. Sebab apa dia tu tak wajib? Kerana perbuatan semaya dia tidak terikat dengan perbuatan semaya makmum. Berlainan dengan perbuatan semaya makmum. Wajib bagi seorang makmum, dia kena niat mengikut imam. Ataupun dia niat jadi makmum. Ataupun dia niat semaya berjemaah. Kenapa? Kerana dia nak ikut orang depan. Supaya ikatan antara semaya dia dengan tu imam tadi ada suatu ikatan, ada kaitan. Kerana perbuatan dia tadi tu kait rapat dengan perbuatan tu imam. Dia bersangkut paut dengan perbuatan tu imam. Contoh lagu mana hamba ya. Bagi seorang imam, tika mana dia nak rokok, tika mana dia nak i'tidal, dia bebas tanpa terikat dengan perbuatan makmum. Contoh, selepas dia semaya, tika mana dia baca Fatihah. Learning sunat, dia baca surah selepas daripada baca Fatihah pada rakaat pertama, rakaat kedua. Bagi seorang imam, dia bebas nak turun rokok ataupun dia nak baca surah. Dia tak terikat dengan makmum belakang. Akan tetapi, bagi seorang makmum, tika mana selepas dia baca Fatihah. Nah, maksudnya habis dalam rukun dia baca Fatihah. Lah ni dia nak masuk rukun kepada rokok. Boleh ke dia nak rokok tika tu selepas dia baca Fatihah? Tengok dulu. Kalau tu imam tu tak rokok lagi, dia tak boleh nak rokok. Sebab dia mengikut bagi imam. Jadi rokoknya makmum, i'tidal makmum, sujud makmum, semuanya tadi terikat dengan perbuatan imam. Selagi mana imam tak buat, dia tak boleh nak buat perbuatan tersebut. Kerana dia adalah makmum, iaitu orang yang mengikut. Contoh kita duduk oleh jemaah lah. Ketua kita tak gerak lagi, kita nak pergi dah, tak boleh. Selagi mana ketua tak bagi arah, selagi itulah kita pun masih still ataupun kekal di tempat kita, tunggu arah. Maka samalah juga dengan makmum. Oleh kerana itulah perbuatan seorang makmum dia terikat dengan perbuatan imam, maka dia kena ada niat untuk mengikat perbuatan dia dengan perbuatan imam. Maka wajib bagi seorang makmum, dia bila mana dia nak semaya jemaah kena niat semua. Dia ni semaya berjemaah ataupun dia ni jadi makmum ataupun dia nak ikut tok imam. Adapun tok imam, dia tak wajib untuk dia niat semaya sebagai seorang imam. Kerana perbuatan dia tak terikat langsung dengan perbuatan makmum di belakang. Tak kira makmum belakang dia buat gapo sekalipun, makmum tok imam duduk depan, duduk stay sebagaimana perbuatan semaya dia. Ibaratnya sebagaimana dia semaya seorang. Cumanya sekiranya imam tidak niat jadi tok imam, semaya dia sah lah, kerana dia tak ada ikatan dengan makmum. Cuma dia tak dapat fadilat semaya berjemaah. Ini beza. Kalau tok imam dia tak niat jadi tok imam, semaya dia sah, perbuatan dia tu dikira di sisi Allah Subhanahu Wa Taala
Akan tetapi pahala jemaah yang dijanji oleh Nabi SAW dari hadis salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah tu, semaya jemaah lebih daripada semaya sorel dengan 27 kali darajat tu tak dapat dia. Kenapa? Kerana dia tak ada niat. Di sini kita kena belajar bahawa niat merupakan perkara yang penting untuk kita ketahui. Sebagaimana disebut oleh hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan ni dia berkantung, dia berkait dengan apa yang kita niatkan. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Maka bagi setiap orang itu apa yang dia niatkan. Sebagaimana lepas ni kalau kita mengaji lebih dalam ilmu qawaid fiqhiyah, an-niyah merupakan perkara yang utamalah. Niat ni adalah perkara utama dalam setiap ibadat yang kita buat. Kaedah yang digunakan pakai dalam ilmu qawaid fiqh, niat ni penting. Kena belajar bab niat. Kerana berdasarkan niat kita boleh beza dengan orang lain. Contoh, makmum-makmum jemaah yang ada depan ni, tu duduk depan hamba ni. Apa beza duduk dia dengan orang lain duduk luar? Orang duduk sini boleh pahala, orang duduk luar tak boleh pahala. Tuan tak ada buat apa, duduk rehat, duduk kadang-kadang tidur. Tapi boleh pahala kalau duduk sini banding duduk luar. Beza mana Dengan kita niat i'tikaf. Kalau ada dalam hati kita lah ni nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala, boleh pahala. Berbanding orang buat duduk juga sama kita tapi dia tak ada pun niat dalam hati. Duduk saja tak dapat pahala. Orang yang cerdik, dia ni buat amalan yang sama dengan orang lain tetapi ganjaran pahala boleh banyak kita. Sebab apa? Sebab kita tahu. Kita tahu benda tadi tu mudah untuk kita boleh, tapi kalau tak kena cara tak dapat. Kalau tak kena cara tak dapat. Jadi nak tahu cara tu kena belajar, kena mengikut orang. Benda inilah yang mematangkan kita. Baik. Jadi seorang imam ketika semaya biasa-biasa tak wajib dia niat jadi tu imam. Kenapa? Kerana semaya dia tak terikat dengan semaya makmum. Cuma kalau dia tak niat, semaya dia sah tetapi tak dapat pahala berjamaah. Tapi makmum, kalau dia tak niat jadi makmum, semaya dia tak sah tu. Kalau dia ikut tu imam. Tuannya tak ada niat nak ikut depan, tapi perbuatan ikut juga supaya tu imam. Ni tak sah. Makmum wajib kena niat menjadi makmum, mengikut tu imam ataupun kerana dia ni berjemaah. Boleh mana-mana niat tadi tu tak ada masalah, asal makna yang sama. Baik. Di sini dia kata perbahasa kitab kita pada malam ni, dia kata ada 4 jenis semaya. Semaya pula semaya berjemaah yang mana imam wajib kena niat jadi tu imam. Kalau dia tak niat jadi tu imam, semaya dia tak sah, seluruh jemaah duduk belakang dia pun tak sah. Asal semaya tadi kita kata tu imam tak wajib niat. Tetapi 4 semaya ni wajib bagi tu imam kena niat jadi tu imam. Niat tu pula bila pada takbiratul ihram. Baik, kita tengok semaya jenis guana ni yang wajib kena niat tu imam jadi tu imam. Solat yang pertamanya dia kata Jumaat. Solat Jumaat. Semaya Jumaat. Semaya Jumaat pada semaya Jumaat. Semaya Jumaat yang menggantikan semaya Zuhur pada hari Jumaat. Pada semaya Jumaat disyaratkan untuk sahnya semaya Jumaat kena buat dalam jemaah. Mengikut mazhab kita kena 40 orang. Atas mazhab yang lain adalah bilangan-bilangan dia, ada kata 12, ada kata 5, ada kata 6, ada siapa 31 pendapat bilangnya semaya Jumaat. Atas pendapat muktamad mazhab kita kena 40 orang. Baik, 40 orang ni imam dan juga makmum. Kalau kata masuk sekali. Imam ketika semaya Jumaat wajib dia kena niat dia ni jadi tu imam. Kalulah dia ni tak niat jadi tu imam untuk semaya Jumaat tadi, seluruh semaya makmum dan juga semaya tu imam sendiri batal. Kerana apa? Disyaratkan bagi tu imam kena niat jadi tu imam pada semaya Jumaat. Bila dia tak niat tadi, maka semaya Jumaat kena ulang semula.
Kena semaya semula. Sebab itu Tok Khatib ataupun Tok Imam ni dia kena ada ilmu banyak. Dia kena ada ilmu banyak kerana dia ni nak memimpin orang. Kita ni bila jadi pemimpin, kita kena lebih pada orang. Dia tak ada beza kalau kita ni sama-sama dengan orang lain ataupun kita kurang daripada orang lain. Orang tak angkat kita jadi pemimpin. Kita jadi ketua. Ketua ni dia kena lebih pada orang lain. Kena ilmu terbanyak berbanding orang lain. Sebab itu bukan calon-calon orang yang boleh jadi tu imam. Bukan calon-calon orang. Sebab itu afdalnya bila mana seseorang tu jadi tu imam, kita akad orang yang terlebih faqih. Orang yang terlebih ada ilmu pengetahuan tentang hukum hakim syarak dalam bab semaya untuk dia naik jadi tu imam. Bukan orang biasa-biasa. Melainkan untuk kita mengajar dia. Waktu tak apalah kita nak ajar adik kita, nak ajar anak murid kita, nak ajar jemaah kita, dia mau pula naik jadi tu imam, dia biasa-biasa. Waktu tak apa. Cuma ada tika-tikanya tu imam ni kena orang yang pakih, orang yang alim. Supaya apa? Semaya yang dia buat tadi tu dia tahu apa hukum hakim dan juga implikasi kalau dia buat. Baik. Jadi dalam semaya Jumaat tak kira lah tu imam tadi ni kita kira dalam bilangan 40 ke ataupun dia ni lebih daripada bilangan 40 ataupun dia ni bukan orang yang wajib semaya Jumaat sekalipun tetapi dia semaya juga Jumaat. Contoh dia bermusafir. Dia bermusafir, dia ni tak wajib lah semaya Jumaat. Tapi bila dia mari tepat tu orang panggil dia, kata Tok Guru mari ni Masjid Ambo. Jauh mari daripada Kelantan. Contoh, dia pergi ziarah ke Kedah. Dia nya Tok Guru dalam musafir. Tak wajib dia semaya Jumaat kerana dia dalam permusafiran. Tetapi oleh kerana dia mari masjid pada waktu Jumaat, orang pun akad dia suruh naik baca khutbah jadi tu imam. Tak kira. Dia ni dalam bilangan 40 orang wajib semaya Jumaat ataupun lebih daripada 40 ataupun dia ni bukan golongan yang wajib semaya Jumaat sekalipun, kalau dia jadi tu imam, dia kena niat jadi tu imam pada semaya Jumaat. Kalau tidak, tak sah habis semua jemaah yang ikut dia pada semaya tadi. Bila kata tak sah, kena ulang semula lah semaya Jumaat. Habis, situ sah. So, tu semaya yang pertama, semaya Jumaat. Kena ingat semua, kita ni kena niat jadi imam ataupun makmum ketika dalam semaya Jumaat. Semaya jenis keduanya, dia kata sini, wal mu'adatu, iaitu dan solat yang diulang. Solat mu'adah. Biasa kita belajar ada satu jenis semaya iaitu solatul mu'adah, iaitu kita mengulangi semaya fardu yang telah kita lakukan. Ni jaga orang dengar, kecuali orang ngaji dia nampak. Semaya mu'adah ni iaitu apabila seseorang tu dia telah semaya solat fardu. Dianya telah semaya fardu. Apabila dia selesai semaya solat fardu, dia ni nak semaya kali kedua. Nak ulang semula semaya yang sama. Kalau macam contoh tadi, dia semaya dah gorek. Bila selesai tu, dia nak ulang pula semaya maghrib tadi. Boleh ke tidak? Dalam mazhab kita ada satu jenis semaya yang dinamakan semaya sunat mu'adah. Semaya yang kita ulangi. Solat yang diulangi. Contohnya ginilah. Kitanya maya sore dalam masjid. Bila selesai kita semaya itu, tiba-tiba mari saing kita nak semaya jemaah. Oleh kerana saing kita ni nak semaya, dia duduk sore. Tak ada jemaah yang lain. Ada kita dengan dia. Dianya tahu fadilat semaya jemaah ni lebih berbanding kalau kita semaya sore diri. Maka dia rasa rugi kalau dia semaya sore. Jadi dia nak semaya berjemaah. Oleh kerana dia nak semaya jemaah, maka dia ajak kita semaya jemaah semula. Kitanya semaya dah tadi. Lah ni dia nak semaya, dia tak semaya lagi. Kita semaya dah. Jadi dia minta tolong kita nak semaya sekali dengan kita. Tak kira lah dia jadi tu imam ke ataupun dia minta kita jadi tu imam. Jadi kita yang telah semaya fardu tadi, pada waktu semaya tu ada lagi orang minta nak semaya pula, maka disunatkan untuk kita semaya semula. Orang panggil semaya sunat mu'adah. Hukum dia sunat. Kenapa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Allah Taala kata bertolong menolonglah kamu semua di atas perkara kebaikan dan jangan kamu tolong atas perkara-perkara yang
kemungkaran dan juga perseteruan. Oleh kerana semaya Jumaat ni benda comel, maka sunat kita semaya semula bersama dengan dia. Jadi semaya kali kedua ni dinamakan sebagai semaya sunat mu'adah, semaya ulangi. Kita ulang semula semaya yang kita buat. Jadi semaya ulangi ni dia wajib bagi tu imam yang mana telah semaya tadi, dia semaya kali kedua dia kena niat jadi tu imam. Ketika mana semaya mu'adah. Kerana apa? Kerana semaya mu'adah disyaratkan untuk dilakukan mesti dalam keadaan berjemaah. Solat mu'adah hanya boleh dilakukan dalam semaya berjemaah saja. Dia tak boleh kita nak ulang semula semaya yang kita telah buat tadi ketika maya sore-sore, tak boleh. Nah, kita semaya dah, lepas tu nak ulang semula maya sore, tak boleh. Nak boleh ulang ni apabila kita buat semaya yang kedua tadi dalam keadaan berjamaah. Ini dinamakan sebagai solat mu'adah. Apakah sandaran? Dalam mazhab kita kata ada semaya mu'adah. Perkara ni sabit daripada perbuatan Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab Sunan dia, Sunan Tirmizi. Dia riwayatkan daripada seorang sahabat namanya Yazid bin Aswad radhiyallahu taala anhu. Yazid bin Aswad dia riwayatkan suatu hadis bahawa pada suatu hari Nabi SAW sembahyang solat subuh berjamaah bersama para sahabat di Masjid Al-Khayf. Kalau siapa biasa pergi buat umrah haji, di Madinah ada satu masjid namanya Masjid Khayf. Jadi pada suatu pagi, Nabi ni semaya subuh bersama sahabat di Masjid Khayf. Selesai Nabi semaya, Nabi tengok di akhir penjuru masjid ada dua orang lelaki, dua orang sahabat yang mana dia tak semaya bersama Nabi SAW pada semaya subuh tadi. Oleh kerana itu Nabi pun panggil dua orang sahabat tadi. Nabi tanya, ma mana'akuma an tusalliya ma'ana? Nabi tanya dua orang sahabat tadi, apa kehalangan yang menghalang kamu berdua daripada semaya bersama kami para sahabat? Maka kata dua orang sahabat tadi, dia kata apa? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad sallaina fi rihalina. Kami ni telah semaya di rumah kami. Kami berdua ni sebelum sampai masjid, kami semaya dah di rumah. Sebelum sampai masjid, dia semaya dah subuh. Dia bangun awal, dia semaya awal. Masuk waktu dia semaya. Dia mari masjid, dia tengok orang masih lagi berjemaah. Oleh kerana dia semaya dah rumah, maka dia tak semayalah dengan Nabi SAW. Jadi dia bagi alasan gitu, kerana dia telah semaya di rumah. Maka Nabi SAW bersabda nak ajar kepada para sahabat dan juga umat dia keseluruhannya, kita lah selepas-lepas tu, Nabi kata apa? Idza sallaituma fi rihalikuma. Apabila kamu ni telah semaya di rumah kamu. Summa ataituma masjidah jama'atan. Kemudian mu mari masjid, mu tengok ada jemaah. Nah, boleh jadi kita ni semaya di rumah. Contoh, kita ada bini rumah, kita ada anak rumah. Kalau kita mari masjid, anak bini kita nak semaya lagu mana? Kitanya aling lah, kitanya berjuh lah, kitanya orang ni buat amal ibadat. Tapi anak bini kita di rumah, kita tak khabar. Dia buat gapo tak tahu. Jadi kita saya dia, kita semaya di rumah. Kadang-kadang kita semaya jemaah dulu dengan anak bini kita. Pada awal-awal waktu semaya, dengar orang azan kita semaya dah dengan bini anak supaya anak bini kita juga boleh semaya jemaah. Sebab kalau kita pergi masjid, siapa nak semaya dengan dia? Jadi dia pun semaya di rumah. Kemudian bila kita mari masjid, tengok-tengok orang semaya jemaah lagi, Nabi kata. Fasalliyaha ma'ahum fa innaha lakumana filatan. Nabi kata kalau muat gitu, mari masjid tengok ada jemaah, walaupun musmaya di rumah, Nabi kata musmayalah bersama jemaah yang ada masjid tadi, kerana sesungguhnya semaya kali kedua yang membuat bersama jemaah tadi dikira sunat bagi kamu. Oleh kerana hadis ini ada diriwayatkan oleh para sahabat dalam kitab Sunan Tirmizi, maka mazhab kita mengambil hadis tersebut sebagai sandaran utama
yang menyatakan adanya satu jenis semaya yang dinamakan sebagai semaya sunat mu'adah. Hukum semaya mu'adah ni ialah sunat. Sunat. Kita ulas semula jemaah ataupun semaya yang telah kita buat pada awal semaya kita tadi. Tak kira lah semaya tadi kita semaya sore ke ataupun kita semaya dah jemaah. Contohlah ni kita duduk etikah sejid ni dan kita huruf sini. Kitanya semaya adalah jemaah ramai-ramai. Tiba-tiba kita mari tengok orang mari singgah masjid nak semaya berjemaah. Jadi kalaulah kita ni ada kita buat turn lah sama-sama kita. Bila tengok dia mari semaya sore, kita tanya ada ke jemaah? Kata kita ni sore semaya sore. Rugi dia semaya sore. Jadi tanggungjawab kita sesama Islam, kita semaya semula dengan dia. Supaya dia boleh pahala berjemaah, kita juga boleh pahala sunat berjemaah. Waktu lah. Kalau kata mula-mula 2-3 orang dulu semaya. Lepas ni orang lain pula semaya. Begini. Supaya dia mari tu bukan saja. Boleh jadi ini juga adalah salah satu bentuk dakwah yang kadang-kadang kita tak berseru. Orang kadang-kadang tak berasa, kena semaya jemaah. Terus tengok kalau kita pergi RNR, kita pergi pusat-pusat beli belah. Kita pergi kita pergi airport. Kita pergi musola dia balasah dia. Ni semaya sore-sore lah ke. Ni semaya sore, ni semaya sore, ni semaya sore. Sebab masing-masing ada tugasnya masing-masing dan kadang-kadang dia sendiri tak tahu. Sunat semaya jemaah. Dia ingat tak pada mula-mula orang bel tadi lah semaya jemaah. Lepas habis juga tak ada dah semaya jemaah ni. Semaya sore lah. Tugas kita buat kita tahu ni, kita ajuk dia semaya jemaah. Ni dakwah besar ni, dakwah besar. Dalam bab semaya jemaah. Cuma dalam bab semaya mu'adah dia ada beberapa syarat. Dia bukan sekadar boleh kata ulang ikut suku kita ni, tak boleh. Kita nak buat sesuatu ibadat kena ada ilmu. Kena ada ilmu. Jadi hari ni hamba akan sebut beberapa syarat-syarat kalau kita nak buat semaya sunat mu'adah. Kerana jari orang cara buat ni bila-bila sebut, kita sebut lalu sini. Salah satu syarat untuk mengesahkan semaya sunat mu'adah ialah semaya pertama yang kita buat tadi adalah semaya fardu yang tunai. Semaya fardu yang tunai. Contoh tadi maghrib. Maghrib tu pula semaya tunai. Maksudnya bukan qada. Semaya tadi tunai di dalam waktu. Jadi boleh kita ulang pada kali yang kedua. Tetapi kalaulah semaya mula tadi itu bukan tunai, semaya qada. Maghrib tadi kita qada dulu. Lah ni ada orang mari kita nak berjemaah. Kita kata nak ulang semula. Dia tak jadi ulang. Dia tak jadi ulang sebab semaya mula-mula tadi tu qada. Dia tak tunai. Jadi semaya yang kita sekol kali kedua tu dikira sebagai semaya yang pertama, sebagai tunai. Jadi nak jadi mu'adah, semaya mula-mula tadi kena tunai. Tunai di dalam waktu. Adaan tu lah tunai. Maksudnya bukan qada. Kalau qada tak sah mu'adah. Dia jadi semaya fardu. Ataupun semaya sunat yang sunat berjemaah. Semaya sunat yang sunat berjemaah. Contoh lagu mana? Contoh semaya sunat berjemaah. Contohnya semaya sunat witir. Semaya sunat witir ni pada mulai Ramadan kitanya semaya dah witir. Tiba-tiba ada orang nak semaya jemaah, nak semaya pula, maka kita pun sunat balik ulang semaya witir kita tadi. Boleh. Atau pendapat di sisi Imam Romli boleh. Ataupun semaya sunat-sunat yang lain yang disunatkan berjemaah. Contoh lagu mana semaya sunat yang berjemaah ni? Contoh lagu mana semaya sunat berjemaah? Contoh semaya sunat berjemaah iaitu semaya gerhana matahari, gerhana bulan, ataupun semaya sunat istisqa. Kitanya semaya ada gerhana. Gerhana ada lagi. Tengok-tengok ada jemaah nak semaya pula gerhana. Kita sunat ulang semula solat gerhana tadi. Ni dua jenis semaya. Itu syarat pertama. Syarat keduanya semaya mula-mula tadi mesti sah. Kena sah dulu semaya yang pertama. Kalaulah semaya pertama tak sah, maka semaya yang kedua kita buat tadi itu bukan semaya mu'adah, tetapi wajib kita kena ulang. Hak ni yang jadi semaya yang pertama semula. Semaya pertama kena sah dulu. Kalau tak sah tak panggil mu'adah. Lepas tu pula atas pendapat muktamad ngulang ni sekali ya. Dia tak boleh nak ulang banyak kali.
Ulang ni hanya sekali. Kalau kita kata kita dah ulang dah semaya gorek tadi kali kedua, jangan dah lah. Kali ketiga tak boleh dah. Semaya kali pertama, kali kedua. Cukup setakat tu ya. Lepas tu, kata hukum semaya mu'adah adalah sunat. Tetapi niatnya wajib. Wajib kena niat dalam takbiratul ihram. Dan niat tu pula kena niat semaya fardu. Bukan kata semaya sunat. Sebab semaya yang kita buat ni adalah semaya fardu. Kena niat juga fardu. Walaupun hukumnya adalah sunat. Dan syarat lagi kena berjemaah. Kalau tak berjemaah tak sah semaya mu'adah. Dia tak jadi kalau semaya sorang. Dan syarat yang lain mesti dalam waktu. Masih lagi ada waktu. Kalau tak ada waktu orang tak panggil mu'adah, dia jadi qada. Dia jadi qada. Dan satu lagi syarat yang disebut dalam kitab, kita semaya mu'adah ni, kita boleh semaya mu'adah apabila kita semaya bersama orang yang meyakini ataupun dia ni berpandangan adanya semaya mu'adah. Sebab ada mazhab yang lain, antaranya mazhab Maliki dan juga Hanafi. Di sisi mazhab dia tidak kata adanya semaya mu'adah. Dia tidak sabit dalam mazhab dia ada semaya mu'adah. Jadi kalaulah kita ni Imam Syafi'i, tu Imam Syafi'i, makmum Hanafi ataupun Maliki. Mazhab Maliki dan juga Hanafi, dia dalam mazhab dia tidak berpandangan adanya semaya mu'adah. Jadi kalaulah makmum Hanafi dan juga Maliki dia pergi semaya dengan mazhab Syafi'i, tika tu tak sah semaya mu'adah. Kerana di sisi mereka tak ada semaya mu'adah. Tetapi kalaulah kita ni Syafi'i, kita pergi semaya dengan tu Imam Maliki, semaya tu pula semaya mu'adah, ni boleh. Sebab kita berpandangan adanya semaya mu'adah. Dia boleh tika tu. Ya tak bolehnya kalau kita berpandangan tidak adanya semaya mu'adah. Ni tak boleh. Ia lain sikit. Atas pendapat yang ikut mazhab. Ni khilaf mazhab ni. Ni kalau duduk tempat kita tak tahu. Boleh jadi kalau kita pergi khuruj di India, di Pakistan, tika tu jumpa demo mazhab Maliki, demo mazhab Hanafi, kita mazhab Syafi'i. Tika ni kena tahu perbezaan hukum semaya. Perbezaan hukum semaya. Habis. Tu semaya yang kedua, semaya mu'adah disyaratkan pada semaya mu'adah tu imam kena niat jadi tu imam. Baik. Semaya yang ketiga yang mana wajib bagi tu imam kena niat jadi tu imamnya ialah dan solat yang dinazar berjamaah. Solat yang dinazarkan dia nak buat dalam berjamaah. Asas semaya berjamaah ni tak fardu. Semaya jemaah hukumnya adalah sunat di sisi mazhab kita. Atas pendapat yang muktamad sunat muakkad. Sunat muakkad. Tetapi ada orang ni dia bernazar. Dia bernazar lagu mana? Aku bernazar demi Allah, aku nak semaya gorek dalam jemaah. Dia bernazar. Dia sebut nama Allah, dia sebut aku bernazar. Aku nak semaya berjemaah. Asas semaya tu tidak disyaratkan berjemaah. Tetapi apabila dia bernazar, maka jadi wajib dia kena semaya berjemaah. Wajib dia kena semaya berjemaah. Jadi bila mana dia ni semaya berjemaah, kalulah dia ni jadi makmum, dia kena niatlah jadi makmum. Dan kalulah dia ni jadi tu imam, wajib juga ketika tu dia kena niat jadi tu imam. Kalau dia nazar nak semaya dalam keadaan berjemaah. Tapi kalau kita tak nazar, tak ada masalah. Kita semaya jadi tu imam. Tak niat jemaah pun tak ada masalah. Cuma tak dapat pahala jemaah saja. Jadi kalau orang tu menazar, dia kena niat jadi tu imam. Tengok-tengok. Dia menazar dah. Tengok-tengok dia semaya, dia tak niat jadi tu imam. Apa hukum dia? Sah ke semaya dia buat? Ulama kata sah semaya yang dia lakukan. Akan tetapi nazar yang dia buat tadi tak tertunai. Tak terlepas nazar dia. Dia menazar, maghrib aku nak semaya berjemaah. Tengok-tengok tika maya jemaah tadi dia jadi tu imam lah, rajin. Tengok-tengok dia tak niat jadi tu imam.
Dia niat supaya semaya sekala-sekala. Dia niat semaya sore. Ketika tu nazar dia tak jadi, tetapi solat dia sah. Cuma dia berdosa ketika tu kerana nazar dia tak tertunai lagi. Maka apa caranya? Dia kena semaya semula. Nazar dalam keadaan bernazar. Dia kena semaya semula. Muadah pula dengan orang lain, barulah terlepas nazar yang dia buat. Dia nazar ni untung. Kenapa? Tiap ibadat yang sunat, bila kita bernazar, dia jadi wajib. Pahala tu jadi lain. Sebab tu niat ni orang panggil perkara yang utama. Benda dalam hati ni, niat berbeza, pahala pun berbeza. Contoh, minggu depan ni kita akan buat korban. Sembelih korban. Hukum sembelih korban ni adalah sunat. Sunat kita menyembelih. Kita korban. Tetapi kalaulah seorang tu nazar, kahwin nazar nak rebel tahun ni, maka hukum bagi dia wajib dia bernazar, dan pahala rebel dia lebih berbanding orang yang tidak bernazar. Tetapi kena ingat, dalam bab nazar dalam kurban, dia tak boleh makan daging yang telah dia nazar tadi. Hak tu yang beza. Sebab bila dia kata nazar, maka dia serahkan semuanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka haram bagi dia makan daging rebel yang dia nazar. Tak boleh dia nak makan. Biar pun orang kata, orang panggil apa, secubit ke, ataupun sikit pun dia nak rasa tak boleh. Sebab dia telah bernazar. Maka wajib untuk dia rebel. Pahala dia lebih. Pahala dia lebih. Pahala lebih. Bila bernazar. Jadi kalau orang ni dia ni bijak dalam beramal, maka dia bernazar. Ni cara mudah dapat pahala, dia bernazar. Contoh kita tahu dah. Kita bangun malam ni nak qiyamul lail. Maka kita pun bernazar. Kawan bernazar malam ni kawan nak qiyamul lail. Maka hukum asal qiyamul lail yang kata sunat tadi, bila dia bernazar, maka jadi wajib. Maka qiyamul lail yang dia buat pada malam tu, hukumnya adalah wajib, bukan sunat. Ni bijak ni. Kalau dia pandai niat. Niat ni penting. Kena mengaji khusus dalam bab niat. Panjang. Banyak hukum hakim yang berkait dengan niat. Habis. Itu semaya yang ketiga. Semaya yang keempat, dan solat jamak takdim kerana hujan. Semaya yang selanjutnya ialah semaya jamak takdim kerana hujan. Ni jarang kita buat di tempat kita. Kita tahunya semaya jamak ni apabila kita bermusafir. Tetapi ada satu lagi sebab yang membolehkan kita ni jamak, iaitu apabila hujan. Dan syarat-syaratnya dia akan nyatakanlah selepas ni berbahasa tentang semaya jamak takdim dan juga jamak takhir. Cuma apabila dia ni semaya jamak takdim kerana hujan, maka ketika tu wajib bagi tu imam dia kena niat ketika mana dia jadi tu imam masa akad takbir. Dia kena niat jadi tu imam. Kalau tidak, tak sah semaya jamak tadi. Tak sah semaya jamak yang dia buat. Kerana apa? Semaya jamak kerana hujan hanya sah dilakukan ketika berjamaah. Dia tak boleh buat sore-sore. Semaya jemaah pula sejid. Lepas ni dia akan cerita syarat-syarat dia. Kita mari semaya maghrib. Tengok-tengok hujan lebat. Kalulah kata kita balik gorek dalam keadaan hujan ni, Isa tak mari dah lah. Pakat tak mari dah semaya Isa kerana hujan. Kalau balik tak mari dah. Maka ketika tu imam pun istihar, hari ni kita nak buat semaya jamak takdim. Kita semaya lalu Isa selepas mana kita semaya gorek. Boleh. Cuma nak semaya Isa dalam waktu maghrib tadi, yang kita namakan sebagai jamak takdim, hanya boleh dilakukan dalam keadaan berjamaah saja. Kalau semaya sore-sore tak boleh. Dia kata, hujan, kau nak semaya jamak takdim, semaya sore tak boleh. Wak kata boleh ni, semaya jamak bersama orang ramai. Tika duduk dalam sejid. Ada pun kalau semaya rumah tak jadi. Semaya sore tak jadi juga, jamak takdim kerana hujan. Tapi kalau kita jamak takdim kerana bermusafir, kita bermusafir, kita nak semaya jamak, boleh semaya sore. Dia tak syarat jamak takdim. Tak syarat berjemaah. Yang syarat berjemaah ni ialah pada semaya jamak takdim kerana hujan. Jadi oleh kerana sini, imamnya wajib kena niat ketika dia akad takbir.
dia ni semaya berjemaah, dia jadi tu imam. Nah, jadi tu imam. Baik. Maka habislah perbahasan pada minggu ni. Jenis-jenis semaya yang wajib imam kena niat jadi tu imam. Kalau dia tak niat, maka menyebabkan semaya dia tak sah. Dan pahala jemaah sama telah lah dia tak dapat, dan semaya makmum kat belakang pun tak sah juga. Selain daripada pak semaya ni, imam boleh nak niat jadi tu imam ke, dia tak sah jadi tu imam pun tak ada masalah. Kalau dia niat dapat pahala, kalau dia tak niat tak dapat gapo-gapo, rugilah dalam keadaan semaya seorang diri. Habis itu perbahasan pada minggu ni. Wallahu a'lam bissawab. Segala yang baik tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang tu datang daripada diri hamba sendiri. Insya-Allah minggu depannya hamba tak pasti lagi ada ke tidak. Mungkin raya tu kita cuti lagi, mungkin 2 minggu depan pula. Insya-Allah kita akan masuk perbahasan tentang syarat-syarat bagi semaya jemaah. Hak ni kena tengok sungguhlah ni. Sebab kitanya semua duduk semaya jemaah, kadang-kadang kita tak tahu hukum, maka menyebabkan semaya jemaah yang kita buat tadi tak sah. Aku qauli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.